Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan fokus kepada kemahiran menulis. Okey, untuk permulaan kemahiran menulis, kita kena kenal tahu penanda wacana. Apa itu penanda wacana? Okey, penanda wacana adalah frasa yang kita gunakan untuk memulakan sesuatu perenggan dalam penulisan. Okey, untuk bahagian pertama, perenggan pertama bagi memulakan karangan, kita panggil perenggan pendahuluan. Okey, ini adalah antara penanda wacana yang biasa kita gunakan. Okey, tapi untuk tahun ini, cikgu nak kamu cuba untuk hafal sekurang-kurangnya 3 penanda wacana. Okey, penanda wacana yang cikgu nak kamu hafal. Okey, yang pertama, pada era globalisasi ini. Okey, kemudian, pada zaman pasca kemerdekaan ini. Yang ketiga, dalam meniti arus pemodenan ini. Kalau boleh, tolong hafal ketiga-tiga penanda wacana bagi permulaan karangan ini. Okey, kemudian penanda wacana untuk memulakan isi. Selepas kamu buat perenggan pendahuluan, kamu perlu memulakan isi. Okey, jadi ini adalah antara penanda wacananya. Untuk isi pertama, isi kedua dan seterusnya lah. Kamu boleh guna ikut kesesuaian isi. Yang seterusnya, penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup. Okey, untuk perenggan penutup biasanya kita gunakan kesimpulannya, secara tuntasnya, konklusinya. Okey, semuanya mempunyai maksud yang sama. Secara tuntasnya bermaksud kesimpulannya. Konklusinya bermaksud kesimpulannya. Okey. Sebelum tu kita kena kenal apa itu ulasan. Ulasan adalah soalan pemindahan maklumat daripada pelbagai bentuk yang bergambar kepada maklumat bertulis. Okey, soalan akan diberi dalam bentuk bergambar. Kemudian kamu perlu buat ulasan secara bertulis. Okey, bentuk-bentuk soalan ulasan. Okey, yang pertama, infografik, ilustrasi, carta, kartun, graf, iklan, rencana, plan dan carta pai. Okey, yang selalu keluarlah untuk tingkatan 1 adalah infografik. Okey, ilustrasi, kemudian kartun pun selalu keluar. Okey. Okey, format menulis ulasan. Yang pertama, ulasan kita tulis antara 80 hingga 100 patah perkataan sahaja. Okey, pendek saja. Masa menjawab adalah 20 minit. Masa menjawab ni terulang kepada kamu, tapi masa cadangan 20 minit. Okey. Kemudian kita hanya tulis dalam satu perenggan sahaja. Okey, satu perenggan sahaja. Okey, cara menulis ulasan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ni kita tulis satu ayat saja tentang tajuk berdasarkan gambar. Okey, kadang-kadang tajuk tu telah diberi dalam gambar. Itu lebih mudah. Kadang-kadang tajuk tu kita kena sesuaikan dengan gambar. Okey, kemudian di dalam gambar tersebut akan ada isi tersurat. Maksudnya, maklumat bertulis yang terdapat di dalam gambar. Okey. Kemudian untuk ulasan, kamu perlu tambah isi tersirat. Maksudnya isi lain yang kamu kena fikir sendiri. Yang tidak terdapat dalam gambar. Tetapi berkaitan dengan info yang diberi. Okay? Dan akhir sekali penutup adalah satu ayat yang merumuskan keseluruhan ulasan. Okay. Semua ini kamu tulis dalam satu perenggan. Tulis dalam satu perenggan. Okey, akhir sekali tulis bilangan patah perkataan di hujung bawah ulasan. Selepas kamu selesai menulis ulasan, kamu perlu tulis bilangan patah perkataan. Okey, kamu kira satu persatu perkataan sampai berapa, kemudian jumlahnya kamu tulis di hujung bawah ulasan. Okey, ini salah satu contoh gambar infografik cara-cara melintas jalan.
Okey, untuk infografik ni telah diberi tajuk cara-cara melintas jalan. Okay. Untuk tajuk ni ditulis dalam semua huruf besar. Nanti bila kamu gunakan penulisan kamu untuk menulis ulasan, letakkan tajuk tetapi jangan tulis huruf besar semua. Kamu tulis macam biasa, huruf kecil. Kecuali huruf pertama pada perkataan pertama. Okey. Seterusnya kita tengok apa contoh jawapan yang diberi. Okey, contoh jawapan. Okey. Rajah menunjukkan cara-cara melintas jalan dengan betul dan selamat. Okey, ini adalah ayat pendahuluan. Rajah menunjukkan. Okey. Biasa gunakan merajah menunjukkan. Tapi kalau gambar tersebut adalah iklan, kamu tukarlah iklan menunjukkan. Kalau gambar tersebut adalah poster, poster menunjukkan. Okey. Kemudian cara-cara melintas jalan ni adalah daripada tajuk gambar sebelum ni. Kemudian kita masuk kepada isi pertama. Okey, kamu boleh guna penanda wacana ataupun kamu terus boleh sebut pertama untuk isi pertama. Ataupun kalau kamu nak guna penanda wacana yang lain, kamu boleh tukar kepada. Antaranya ialah kita hendaklah berdiri di berbendul jalan dan mengundur selangkah. Okay, ini adalah isi tersurat daripada rajah tadi. Okay. Tengok tulisan kuning ini. Hal ini dapat mengelakkan kita terlalu dekat dengan kenderaan yang lalu lalang. Okay. Tulisan yang cikgu kuningkan ini adalah isi tersirat. Okay. Kemudian, lihat ke kanan, ke kiri dan ke kanan semula. Okay. Yang ini isi tersurat kedua. Hal ini bagi memastikan tiada kereta dari kiri atau kanan jalan semasa kita hendak melintas. Isi tersirat kedua yang berkaitan dengan isi tersurat. Okey. Seterusnya, dengar bunyi sebarang kenderaan yang datang. Isi tersurat kedua. Kita dapat memastikan bahawa tiada kenderaan yang dipandu dari kawasan yang tidak dapat dilihat. Okey, ini adalah isi tersirat ketiga berkaitan dengan isi tersurat kedua. Seterusnya, berfikir sama ada selamat untuk melintas. Hal ini bagi memastikan kita selamat untuk melintas jalan. Okey, nampak? Isi tersurat keempat dan juga isi tersirat keempat. Akhir sekali, lintas dengan cepat dan berhati-hati apabila keadaan selamat. Okey, untuk yang ini, bila kamu kira bilangan patah perkataan, kamu akan dapat 98 patah perkataan. Tadi kita dah sebut ulasan 80 hingga 100 patah perkataan. Jadi apabila dah sampai kepada 98 patah perkataan, kamu tak perlu lagi lah tulis penutup. Kalau kamu tulis penutup, kemungkinan besar penutup tu tidak akan dibaca oleh pemeriksa. Sebab maklumat daripada gambar rajah tu pun dah banyak. Okey, jadi dalam konteks jawapan ini penutup tak perlu tulis. Tapi kalau kamu masih banyak lagi bilangan perkataan yang berbaki, kamu boleh tambah penutup. Okey, penutup cadangannya kamu boleh bagi harapan ataupun cadangan ataupun gesaan. Okey, contoh cikgu bagi penutup untuk contoh jawapan yang ini. Kamu boleh tambah. Oleh itu kita haruslah melintas jalan dengan berhati-hati. Sentiasa bertindak dengan berhemah. Contoh. Okey. Okey, itu saja untuk contoh ulasan. Okey, semua ni cikgu nak kamu tulis dalam buku pemindahan maklumat. Okey, terima kasih.